Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Saya Profesor Madya Dr. Muhammad Azman Yahya selaku Pengarah Pusat Kurikulum UiTM ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru ke UiTM. Saya juga mengucapkan tahniah kepada semua pelajar kerana telah memilih dan terpilih untuk melanjutkan pelajaran di UiTM, sebuah universiti yang membantu atau membangunkan pelajar Melayu Bumi Putera di Malaysia. Untuk makluman pelajar sekalian, di pusat kurikulum terdapat lebih 200 kod khusus di mana setiap pelajar wajib mengambil kursus kurikulum di semester 1, 2 dan 3. Tujuan utama subjek-subjek kurikulum ini adalah untuk memastikan para pelajar memiliki jati diri dan nilai-nilai yang diperlukan bagi menghadapi cabaran di masa hadapan. Saya amat yakin jika semasa pelajar mengambil subjek di kurikulum, pelajar akan merasa enjoy dan bergembira. Akhir kata, saya mengucapkan selamat maju jaya dan saya berdoa kepada semua para pelajar supaya dapat menghabiskan pelajaran dengan jayanya dan graduate on time. Sekian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Muhammad Azman Yahya, Pengarah Pusat Kurikulum. Yang saya hormati Barisan Pengurusan Tertinggi UiTM, Barisan Pembantu Mengikuti Siswa serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi sesi Mac Ogos 2022. Saya bagi pihak Pusat Kurikulum ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang mendaftar pada sesi ini dan selamat datang dan selamat menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran UiTM. Tahniah kepada semua. Pada hari ini, saya akan mengambil kesempatan untuk memberikan sedikit taklimat berkaitan tentang pelaksanaan kursus kurikulum pada sesi Mac Ogos 2022. Okey, sebelum kita mulakan sesi taklimat berkaitan tentang kurikulum, tapi dulu saya ingin memperkenalkan barisan pentadbiran daripada Pusat Kurikulum. Okey, untuk makluman semua mahasiswa-mahasiswi, Pusat Kurikulum Bahagian Awal Pelayaran ini diletakkan di bawah Timbalan Naib Kansela Hal Ehwal Pelajar Profesor Dr. Syazli Sahibi dan diketuai oleh Pengarah Pusat Kurikulum Profesor Madya Dr. Muhammad Azman Yahya dan terdiri daripada 17 orang staf di Pusat Kurikulum. Okey, so ini adalah barisan-barisan pengurusan dan pentadbiran di Pusat Kurikulum. Okey, daripada pegawai dan juga penolong dan juga pembantu. Okey, saya teruskan dengan berkaitan tentang kurikulum. Okey, UiTM telah memperkenalkan kurikulum sejak tahun 1976 dan kursus ini wajib diambil oleh semua mahasiswa-mahasiswi UiTM. Okay, so kita perkenalkan berdasarkan sejarah UiTM di mana bermulanya pada tahun 1976 berlakunya kerusuhan dan juga pemberontakan. Okay, so pada situ bermulanya kursus kurikulum ini diperkenalkan dan sehingga kini terdapat 213 kursus kurikulum yang boleh diambil oleh mahasiswa. Untuk makluman semua mahasiswa-mahasiswa sekalian, kursus kurikulum ini termaktub dalam peraturan akademik Universiti Tahniah Membara untuk program diploma dan ijazah sarjana muda pilihan 2021. Okey, di mana definisi kursus kurikulum ini adalah merujuk pada definisinya adalah kursus universiti yang dijalankan untuk memupuk kemahiran insaniah yang telah ditetapkan oleh universiti bagi memenuhi salah satu syarat penganugerahan diploma atau ijazah sarjana muda. So, maksudnya semua pelajar mahasiswa wajib mengambil kursus kurikulum ini dan wajib lulus dan untuk dianugerahkan diploma atau ijazah sarjana muda.
Okey, apa yang dimaksudkan dengan khusus universiti adalah khusus yang telah ditetapkan oleh universiti sebagai keperluan bagi memenuhi syarat penganugerahan diploma ataupun ijazah sarjana. Okey. Untuk makluman semua mahasiswa-mahasiswi sekalian, okey, untuk setiap pelajar wajib mengambil 3 kredit khusus kurikulum, di mana 1 kredit untuk satu semester sepanjang 3 semester pengajian. So semua wajib ambil dan wajib lulus untuk khusus ini. Okey, inilah kemahiran insaniah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kemahiran insaniah adalah kemahiran generik yang perlu dipupuk dalam diri mahasiswa pelajar yang berkait dengan kepimpinan, komunikasi, kerja berpasukan, keusahawanan, moral dan etika profesional, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah dan juga pembelajaran berterusan dan pengusahaan maklumat. Okey, untuk makluman mahasiswa-mahasiswa sekalian, semua 77 kemahiran insaniah ini telah diserapkan dalam semua kursus-kursus kurikulum kita. So, semua pelajar yang mengambil kursus kurikulum akan mempelajari ilmu tentang kemahiran insaniah ini secara tidak langsung dalam kursus-kursus kurikulum kita. Untuk makluman juga, untuk makluman semua mahasiswa, kenapa kemahiran insaniah ini perlu diterapkan adalah bertujuan untuk kita memberikan kepada mahasiswa ilmu tentang kepimpinan, ilmu tentang komunikasi, kerja berpasukan, keusahawanan ini. So kemahiran-kemahiran ini sangat-sangat penting untuk mahasiswa menepani cabaran bila memasuki alam pekerjaan nanti. So inilah kemahiran yang perlu ada pada mahasiswa kita. Untuk makluman khususnya berkaitan tentang kursus-kursus kurikulum kita, kita terdapat 8 teras kurikulum, di mana dalam 8 teras ini terdapatnya kursus-kursus kurikulum yang telah kita sediakan. Dan so mahasiswa boleh memilih mana-mana kursus yang kita tawarkan nanti. So inilah teras kita, dan khususnya untuk makluman semua mahasiswa terdapat 213 kursus kurikulum berkredit yang telah didaftarkan di dalam UiTM. Untuk makluman mahasiswa-mahasiswa sekalian, ini adalah pecahan kursus-kursus mengikut teras kurikulum kita, di mana untuk semester yang pertama lebih kurang 15 kursus yang ditawarkan untuk semester yang pertama, dan seterusnya pada semester yang kedua terdapat 91 kod khusus yang ditawarkan, dan pada semester yang ketiga 91 kod khusus juga yang ditawarkan, dan seterusnya 8 kod bagi semester 4 dan juga 5. Untuk makluman, untuk semester 4 dan juga 5 ini adalah kursus-kursus kurikulum yang melibatkan pentaulihan. Sekejap lagi saya akan terangkan dengan lebih jelas berkaitan tentang kursus-kursus yang melibatkan pentaulihan. So kita ada lebih kurang 213 kod khusus. So inilah di antara kod khusus yang ada di UiTM, dan insyaAllah kita akan cuba tawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita pada setiap semester, insyaAllah. So kita ada kursus daripada kebudayaan, kerohanian, kita ada pembinaan diri, kepimpinan. Saya teruskan dengan kaedah pelaksanaan kursus kurikulum kita pada semester ini. Kita teruskan untuk laluan yang pertama. Untuk makluman pada mahasiswa-mahasiswi, laluan utama ini adalah pilihan bagi mahasiswa yang tidak memilih mana-mana badan uniform yang lain, di mana kursus Kesatuan Negara ini adalah satu-satunya kursus UiTM yang ditawarkan oleh UiTM kepada mahasiswa kita. Untuk kursus Kesatuan Negara ini, pelajar akan mengikuti laluan ini sekiranya tidak memilih mana-mana uniform yang lain. So pada semester yang kedua, pelajar boleh memilih mana-mana kod khusus yang ditawarkan. So pelajar yang mengambil Kesatuan Negara ini, pada semester yang kedua, pelajar boleh memilih kod khusus-khusus yang lain yang kita tawarkan untuk semester tersebut. Dan pada semester yang ketiga, mahasiswa akan terus meneruskan untuk peringkat yang kedua.
Okey, peringkat yang lanjutan peringkat pada semester yang kedua adalah kursus peringkat asas, pada semester ketiga adalah kursus peringkat lanjutan. Sebagai contohnya, okey, pada semester yang pertama mahasiswa akan mengambil kesatian negara. Okey, pada semester yang kedua mahasiswa memilih untuk mengambil bola sepak. Pada contohnya bola sepak satu. Dan pada semester yang ketiga mahasiswa boleh memilih akan meneruskan untuk kursus kurikulum bola sepak yang kedua. Okey, so ini adalah prasyarat. So pelajar hanya boleh memilih pada semester yang kedua dan seterusnya meneruskan pada peringkat lanjutan pada semester yang ketiga. Ini adalah laluan yang pertama. Okey, ini adalah contoh untuk kesatian negara. Latihannya ada dari segi kandungannya adalah kandungan khususnya ada antaranya latihan kawat, ikhtiar hidup, bantuan kecemasan dan lain-lain lagi lah. Okey, saya teruskan dengan laluan yang seterusnya, laluan asas penggunaan insan, track API. Okey, untuk asas penggunaan insan ini mahasiswa akan dibuat saringan pada minggu disiplin siswa oleh pihak bahagian hal ehwal Islam. Okay, so pelajar-pelajar yang tidak mencapai tahap yang sepatutnya akan dimasukkan ke dalam kursus kurikulum ini. So pihak pusat kurikulum akan memaklumkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang akan didaftarkan ke dalam asas penggunaan insan ini. Okay, untuk track ini mahasiswa akan didaftarkan ke dalam HKR 118 iaitu asas penggunaan insan pada semester yang pertama. Pada semester yang kedua mahasiswanya akan didaftarkan ke HPU 11 Kesihatan Negara dan seterusnya pada semester yang kedua mahasiswa boleh memilih mana-mana khusus kurikulum tahap 1 yang ditawarkan. Contohnya mungkin ditawarkan badminton. So mahasiswa boleh mendaftar untuk badminton satu. So lengkaplah 3 kredit pada semester tersebut. Seterusnya saya teruskan lagi dengan laluan yang seterusnya. Laluan atlet berprestasi tinggi HPA. Untuk laluan ini adalah laluan khas untuk pelajar-pelajar yang mewakili universiti, mewakili negeri ataupun mewakili negara. So mahasiswa ini yang akan mengikuti latihan sepanjang semester, sepanjang semester berjalan. Untuk memastikan untuk mendapat pengesahan berkaitan aktif ini, mahasiswa dimohon untuk menghubungi pihak pusat ataupun unit kurikulum, pusat ataupun unit sukan untuk mendapat pengesahan bahawa anda merupakan atlet. So mana-mana mahasiswa yang disahkan sebagai atlet mewakili sama ada peringkat universiti, peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan, akan kita daftarkan ke dalam kursus ini. So pelajar akan didaftarkan kepada HSN 112 atlet berprestasi tinggi sehinggalah semester yang ketiga. So pelajar-pelajar ini akan mengikuti latihan dan juga akan dipantau oleh penyaras-penyaras sukan kita. Yang seterusnya saya teruskan dengan laluan yang seterusnya iaitu laluan badan uniform 3 semester. Untuk laluan ini pada semester ini kita akan tawarkan itu kesihatan kembara dan juga praspen. Untuk bagi pelajar-pelajar yang memilih untuk mendaftar ke dalam badan uniform 3 semester ini, so pelajar akan mengikutilah sepanjang 3 semester dan tidak dibenarkan untuk memilih kursus kurikulum yang lain. So, contohnya pada semester ini mahasiswa memilih untuk berdaftar kesihatan kembara. Pada semester yang kedua secara automatiknya mahasiswa perlu mendaftar kesihatan kembara 2 dan pada semester yang seterusnya pada semester 3 pelajar akan terus mendaftar kepada kesihatan kembara 3.
So 3 dan pelajar tidak dibenarkanlah untuk menukar ke kursus-kursus yang lain. Okey. Dan kursus-kursus ini telah dibuat prasyarat dan pelajar tidak dibenarkan untuk menukar. Okay. Dan untuk masuki kursus-kursus ini, pelajar keutamaan mahasiswa untuk masuk ke badan uniform ini adalah yang pertama sekali, pertama adalah kembaran ini, yang paling utama adalah kesihatan lah. Kita memerlukan kesihatan yang baik. Okay, dan khususnya untuk brass band, keutamaan adalah mahasiswa yang mempunyai kemahiran ataupun betul berminat dengan peralatan alat-alat muzik. Okay, so ini adalah laluan untuk badan uniform 3 semester. Okay, so ini adalah contoh-contohnya pembara sektor brass band. Okey, yang seterusnya adalah laluan plus tahfiz. Okey, untuk laluan plus tahfiz ini adalah laluan khas untuk mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai hafalan, hafalan Al-Quran, dan untuk laluan plus tahfiz ini pelajar perlu mendapat pengesahan daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary untuk mengesahkan bahawa anda bukan salah seorang mahasiswa yang menghafal Al-Quran dan disahkan dan layak untuk melalui kursus kurikulum ini. Okay. Untuk pelajar laluan plus tahfiz ini, pada semester yang pertama, mahasiswa akan didaftarkan 2 kod khusus, di mana untuk kod HKR 109 diberikan grade saja, lulus atau gagal. Tapi untuk kesihatan negara adalah grade grade A, B, C adalah grade berkredit. Dan pada semester yang kedua, untuk pelajar laluan tahfiz ini, pelajar akan terus mendaftar untuk untuk tahfiz yang kedua dan seterusnya sampailah semester yang kelima. Okey, untuk 3 semester yang pertama ini kita akan berikan kredit, dan semester 4 yang kelima kita akan berikan grade lulus dan juga gagal. Dan insya-Allah bagi mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti laluan ini akan ditauliahkan oleh pihak JAKIM. Okey, so seterusnya laluan badan uniform 5 semester untuk Komandan Kesatria. Okey, untuk makluman mahasiswa-mahasiswi kita di UiTM kita dapat satu badan uniform. Okay, satu badan uniform yang dilahirkan di UiTM, iaitu Komandan Kesatria UiTM. Okay, untuk laluan ini, bagi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti badan uniform ini, seperti mana track yang laluan yang pertama tadi, so mahasiswa boleh akan mendaftar kepada Kesatria Negara. Okay, pada semester yang kedua, mahasiswa akan mendaftar untuk Kesatria Negara 2. Walaupun di antara semester cuti semester, mahasiswa akan dilatih, akan dilatih untuk untuk ditauliahkan sebagai Komandan Kesatria. Akan mengikuti latihan lebih kurang hampir 2 minggu menjalani latihan tersebut dan akan ditauliahkan sebagai Komandan Renang Muda. Okey, so untuk track ini sehingga 5 semester, kita akan berikan kredit untuk semester pertama, kedua dan ketiga. Untuk semester 4 dan 5 kita akan berikan grade lulus dan juga gagal. Dan bagi mahasiswa yang mengikuti 5 semester untuk Komandan Kesatria ini, mahasiswa akan ditauliahkan untuk sebagai Lieutenant Muda Kesatria. Okey, saya teruskan laluan yang seterusnya, iaitu laluan badan uniform. Badan uniform untuk pentauliahan. So di sini kita di UiTM kita ada badan uniform bola sabit merah, kita ada uniform suksis, palapis, dan juga kita ada juga pelayanan awam. Pelayanan awam, bola sabit merah, brass band, suksis dan juga palapis. Untuk track ini sama juga macam yang tadi,
Okey, ini ada daripada agensi-agensi luar. Okey, macam contohnya Palapis kita bersama dengan ATM, Sukses kita bersama dengan APM, dengan polis, PDRM. Untuk tahanan awam kita bersama dengan APM. Okey, Bulan Sabit Merah kita bersama dengan Bulan Sabit Merah Malaysia. Okey, so untuk pelajar yang memilih untuk mengikuti track ini, so pada semester yang kelima, pelajar akan ditauliahkan, kan, ditauliahkan dan akan diberikan sijil pentauliahan. Dan sijil ini sangat berhargalah sebagai pengalaman mahasiswa dan juga sebagai salah satu pelibatan mahasiswa sepanjang mengikuti kursus kurikulum. Okey, so inilah laluan-laluan badan kurikulum untuk semester yang pertama. Okey, walaupun untuk semester yang pertama ini, untuk semester ini, untuk kurikulum Palapis dan juga Sukses kita tak dapat tawarkan, memandangkan pengambilan untuk kos Sukses dan juga Palapis ini dilaksanakan setahun sekali, di mana intake untuk September yang akan datang. Okey, so seperti yang saya maklumkan tadi, untuk track kesihatan negara, asas mengenai insan, okey, track untuk badan POM 3 semester, kursus-kursus ini akan ditawarkan pada semester ini, insya-Allah. Okey, seteruskan berkaitan kaedah pelaksanaan kursus kurikulum kita. Okey, kursus kurikulum kita, satu kursus kurikulum bersamaan satu jam kredit. Okey, 1 jam kredit bersamaan 40 student learning time ataupun jam pembelajaran pelajar. Okey, untuk kursus kurikulum kita laksanakan 2 jam temu setiap minggu selama 14 minggu, bersamaan dengan 28 jam. Okey, jam temu lah. So sepanjang 14 minggu ni kita akan buat satu pertemuan, sekali pertemuan setiap minggu selama 2 jam. Dan pada waktu itulah jurulatih akan membuat perkongsian pengajaran dan pembelajaran, okey, bersama dengan pelajar-pelajar sekalian. Okey, so untuk makluman juga, kita lebih kurang dah hampir 2 tahun dah kita melaksanakan kursus kurikulum secara atas talian, dan mungkin dari segi kaedahnya sedikit berbezalah seperti mana yang sebelum ni secara fizikal kan kita buat, walaupun dari segi kandungan pengajaran dan pelajaran adalah sama, seperti mana yang telah terkandung dalam silibus kita. Okey, dari segi penyampaian dan juga penilaian, okey, untuk kursus kurikulum kita ni kita laksanakan secara yang pertama sekali syarahan ataupun kuliah lah. Okey, jurulatih akan membuat perkongsian dengan mahasiswa apa kandungan dalam silibus tersebut. Yang keduanya adalah berkaitan simulasi. Okey, simulasi yang terdapat yang perlu dilaksanakan. Okey, macam contoh dalam kesihatan negara kita ada simulasi berkawat. So latihan kawat pun kita akan buat walaupun atas talian. Okey, dan juga contoh bola sepak. Okey, so kita akan tunjukkan simulasi bagaimana latihan pengadilan. Okey, kita akan ajar kepada mahasiswa. Dan seterusnya latihan dalam kumpulan. Okey, kita akan pecahkan mahasiswa dan kumpulan-kumpulan yang kecil untuk berbincang berkaitan tentang isu-isu masalah dan juga apa-apa saja tugasan yang diberikan oleh jurulatih. Maksudnya berlakunya perbincangan di antara mahasiswa dan jurulatih. Okay, yang seterusnya dari segi penilaian untuk kursus kurikulum ini adalah yang pertama sekali dari segi tugasan lah. Okay, tugasan yang diberikan. Okay, yang seterusnya dari segi pembentangan. Okay, berdasarkan isu masalah yang diberikan, so akan dilaksanakan secara pembentangan. Dan seterusnya mungkin akan ada ujian simulasi. Okay, walaupun atas talian, penilaian untuk simulasi juga tetap akan dilaksanakan. Dan untuk makluman semua, untuk kursus kurikulum kita tiada untuk final exam lah, tiada peperiksaan akhir untuk kursus kurikulum. Hanya penilaian itu akan berlaku sepanjang 14 minggu. Okay, 14 minggu kursus kurikulum ini berlangsung, dan kita mohon kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk hadir
hadir sepanjang sesi kelas kurikulum dilaksanakan. Okey, dan hadir tanpa cuba hadirlah dan jadi sikitlah untuk kelas-kelas kurikulum. Okey, untuk makluman semua, pemakahan untuk kursus kurikulum kita sama juga macam kursus kurikulum kursus akademik kita yang lain. Okey, di mana pemakahan dia kalau markah 49 ke bawah dikira gagal dan 50 markah ke atas dikira lulus. So penilaian juga tetap sama. Okey, untuk mendapat markah yang baik adalah hadir dengan baik dan mengikut masa yang telah ditetapkan. So itulah yang paling utama sekali untuk dapat markah yang tinggi. Okey, yang seterusnya dari segi kehadiran latihan. So pelajar wajib hadir. Okey, wajib hadir setiap kali kelas dilaksanakan. Bagi kehadiran yang kurang daripada 80%, okey, kurang daripada 80% bersamaan lebih kurang 3 kali betul tidak hadir tanpa sebab, pelajar layak diberikan grade F ataupun gagal. Okey, so ketidakhadiran mestilah dengan kebenaran, di mana sekiranya tidak hadir disebabkan kesihatan, tidak sihat, semua kita mohon untuk sediakan MC, dapatkan MC daripada klinik ataupun pusat kesihatan. Okey, ketidakhadiran kita akan keluarkan surat peringatan yang pertama sekiranya pelajar tidak hadir untuk kali pertama, dan kali kedua kita akan keluarkan surat peringatan yang terakhir, dan yang kali ketiga kita akan keluarkan surat kepada fakulti untuk dikenakan tindakan. Okey, so kita mohon pada mahasiswa-mahasiswi untuk hadir setiap kali kelas kurikulum kita. Okey, untuk pelajar sakit ataupun pelajar OKU, untuk pelajar yang sakit seperti yang saya maklumkan tadi, okey, so pastikan pelajar yang sakit dapatkan sijil cuti sakit daripada hospital, klinik kerajaan ataupun pusat kesihatan UiTM. Okey, untuk pelajar OKU, sebenarnya kita memang boleh mendaftarkan ada ke kursus kurikulum yang tidak melibatkan fizikal lah. Okey, jika ada kelas-kelas kurikulum yang lain. Okey, apapun walaupun kita usulkan dulu untuk anda mendaftar ke dalam Kesatuan Negara dan memaklumkan kepada kita di pusat kurikulum berkaitan tentang dengan menyertakanlah dokumen-dokumen berkaitan menyokong dokumen-dokumen sokongan untuk pelajar-pelajar OKU untuk kita daftarkan ke kursus-kursus kurikulum yang lain. Okey, yang seterusnya berkaitan pengecualian kredit. Okey, untuk kursus kurikulum kita terdapat 5 kriteria yang kita akan berikan, okey, kepada mahasiswa untuk pengecualian kredit ini. Okey, yang pertama sekali adalah pelajar yang dipilih menjadi anggota Majlis Kurikulum Pelajar MPP. Okey, so untuk semester yang pertama ni memang tidak akan ada lah mahasiswa yang menjadi MPP. Okey, sekiranya ada pilihan raya MPP dan ada dilantik sebagai MPP, so tidak akan berikan 2 pengecualian untuk pengecualian tersebut. Okey, yang seterusnya lulusan diploma UiTM yang melanjutkan pengajian ke pengijazah yang muda UiTM. Okey, so yang ini kita akan berikan 3 pengecualian. So mana-mana mahasiswa yang lepasan diploma UiTM kita akan berikan pengecualian secara automatik. Okey, yang seterusnya kaki tangan kerajaan grade A dan juga B, serta pegawai pendidik termasuklah guru telah berkhidmat tidak kurang daripada 5 tahun dalam perkhidmatan kerajaan. Okey, untuk ini kita mohon permohonan ini disertakan dengan dokumen-dokumen pengesahan mahasiswa tersebut. Okay, yang seterusnya pegawai anggota polis Angkatan Tentera Malaysia yang telah berkhidmat tidak kurang daripada 3 tahun. Okay, dan yang terakhir sekali adalah pelajar kategori matang yang berumur 35 tahun dan ke atas semasa tarikh pendaftaran masuk ke UiTM.
Okay, so semua permohonan-permohonan ini perlu disertakan dengan dokumen-dokumen rasmi untuk pengesahan. Dan dokumen ini perlu dihantar ke pusat curriculum untuk kita berikan pengecualian. Okey, kod ini tidak layak mendapat pengecualian kredit. Yang pertama sekali adalah pelajar UiTM ataupun IPT yang telah gagal dan memasuki semula UiTM sama ada mengikut program yang sama ataupun berlainan. Okey, so bagi mahasiswa yang tidak dapat menamatkan pengajian. Okey, contohnya pelajar ni dah mengambil 3 semester pengajian, okey, mengikuti 3 semester pengajian dan telah tamat untuk curriculum, tapi berhenti di pada semester yang keempat contohnya. Okey, so bila mohon balik untuk meneruskan ke program yang lain, kita tak benarkanlah untuk program pengecualian walaupun 3 kursus curriculum telah selesai diikuti. Okey, ini kita memang tidak benarkanlah untuk pengecualian. Yang keduanya pelajar UiTM yang bertukar mod pengajian dari separuh masa ke setengah masa. Okey, ini untuk pelajar yang PDK. Okey, saya teruskan untuk makluman, kita akan adakan hari bertemu pelanggan. Okay, kita mohon kepada adik-adik mahasiswa sekalian save the date lah. Okay, pada 1 bulan April 2022 insya-Allah kita akan adakan hari bertemu pelanggan secara atas talian. Kita akan buat pengisian pengisian berbentuk webinar dan juga taklimat tentang online, pendaftaran online, pengecualian kredit dan juga maklumat khusus yang ditawarkan. Kita mohon kepada mahasiswa-mahasiswi untuk mengikuti hari pelanggan ini untuk mendapatkan info-info yang lanjut. Okey, dan yang keduanya, okey, berkaitan taklimat dan juga latihan pertama untuk curriculum. Okey, ini adalah kelas curriculum kita yang pertama. So pelajar wajib hadir pada kelas curriculum kita yang pertama ini. Okey, di mana kelas curriculum kita akan dilaksanakan pada 2 April 2022 pada hari Sabtu secara atas talian pada jam 8 hingga 10 pagi. So untuk semua mahasiswa wajib hadir pada tarikh tersebut dan dikira kehadiran pertama. Dan khususnya di setiap hari latihan untuk siaran negara ataupun badan uniform yang lain sama ada hari Khamis, Jumaat atau Sabtu lah. So, kelas ni akan berlaku pada pukul 5 petang dan ke atas, 5 hingga 10 5 petang hingga 10 malam contohnya, dan ataupun hari Sabtu 8 hingga 12 tengah hari. So apapun dari segi latihannya mengikut jadual yang telah kita tetapkan, iaitu 2 jam setiap minggu. Okey, dan semualah sekiranya terdapat maklum balas dengan kerjasama anda sangat diperlukanlah. Ada apa-apa masalah atau isu boleh hubungi kami di pusat curriculum yang terpapar di sini, dan boleh WhatsApp di nombor yang terpapar ni, ataupun boleh hubungi kami di talian tersebut. Okey, dan khususnya saya mohon kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk like page Facebook Pusat Curriculum, di mana semua maklumat berkaitan latihan, aktiviti, apa-apa saja maklumat yang terkini di Pusat Curriculum kita akan maklumkan melalui Facebook Pusat Curriculum. Dan sebenarnya kita mohon juga pada mahasiswa-mahasiswi untuk like Facebook bahagian Haiwan Pelajar untuk mendapatkan info-info, maklumat-maklumat berkaitan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di bahagian Haiwan Pelajar. Dan sebenarnya kita mohon juga kepada mahasiswa-mahasiswi yang berminat, berminat dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. So kita di pusat program kita ada brigade sukarelawan, di mana aktiviti kita banyak melaksanakan aktiviti kesukarelawanan. Contohnya baru ni kita ada berlakunya banjir di Terengganu, di Kelantan, dan banjir di Selangor. So, mahasiswa-mahasiswi yang berminat dengan sukarelawan ini akan turun bersama-sama
untuk membantu masa-masa banjir ataupun membantu membersihkan kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir. Okey, so saya rasa itu saja daripada saya untuk talimat khusus program kita pada semester ini. So, saya mohon kepada mahasiswa-mahasiswi, sekiranya ada apa-apa masalah berkaitan tentang kurikulum, kita mohon kepada mahasiswa untuk rujuk terus kepada pusat kurikulum dan dapatkan maklumat-maklumat yang tepat dan jelas daripada pusat kurikulum agar tidak berlakunya kekeliruan, maklumat. Dan kita mohon juga untuk mahasiswa-mahasiswi mengambil berat berkaitan mengikuti usul kurikulum ini kerana ianya akan memberi kesanlah kepada mahasiswa-mahasiswi sekiranya mengabaikan ataupun mengambil semi level untuk usul kurikulum. Dan kita mohon juga kepada mahasiswa untuk terlibat dalam melibatkan diri dalam apa-apa juga aktiviti-aktiviti yang dianjurkan dilaksanakan oleh pusat kurikulum. Okey, setakat itu saja untuk taklimat kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, kepada mahasiswa, dan saya ucapkan tahniah kepada adik-adik semua yang telah berjaya mendaftar sebagai mahasiswa-mahasiswi UiTM. Okey, saya rasa setakat itu saja taklimat saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UiTM bihadikum.